يلا نبدأ درسنا بقراءة أم الكتاب الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أين وصلنا؟ Okay. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. اللهم صل على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة عيننا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ويدل قال المصنف رحمه الله ونفع الله بعلومه في الدارين ويدلنا قصة آدم وحواء عليهما السلام قصة آدم وحواء عليهما السلام على ما جب القرآن والسنة وانعقد عليه الإجماع قبل ظلم مخالف. واضح? Okey. Fadzalika maka itu. Mada? Itu apa? Itu ijma' para ulama sebelum adanya orang yang berpendapat sebaliknya. Mana ijma' kurun ketiga pertama hijrah ini ijma' salafus salih bahawa apa Allah sebut tu وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة. وقلنا maka kami berkata ya Adamu wahai Adam uskun tinggallah anta engkau wa zawjuka isterimu al jannah. Jannah mana jannah sini ijma' sebelum ni salafun salih semua ijma'. Maksud syurga itu syurga lah. Syurga dijanjikan. Faham tu? Okey, syurga makna syurga ada sudah. Adam pernah tinggal di syurga. Apa ayat tu? Innaka la tazma'u fiha wa la tadha. La tazma'. Okey. Tidak kehausan di sana wala tadha dan tidak keperasan. La taju'a fiha wala ta'ra. La taju'a engkau la taju'a engkau tak taju' engkau tak la taju'a tidak kelaparan wala ta'ra dan tidak bertelanjang. Ada pakaian semua di syurga, ada pakaian, ada makanan, ada minuman semua. Okey. Okey. Jadi semua ulama sebelum ni apa maksud ayat ni? Wa qulna ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah. Dan kami berkata tinggallah engkau Adam dan isterimu di syurga. Maksudnya syurga yang dijanjikan. Mana syurga? Sebab tu kita syurga ada sudah sekarang sebab Adam pernah tinggal di syurga. Sebab tu kita baca hadis. Apa? Kita tafsirkan hadis. Kun fid dunya Rasulullah sebut pada kita apa? Kun fid dunya
jadilah engkau di dunia ka'annaka gharibun. Gharib, orang asing. Di dunia ini kita seolah orang asing ataupun abirus sabil, ataupun orang dalam perjalanan. Rasul sebut kita di dunia ni ka'annaka gharib, seolah kita ini gharib di tempat orang ataupun dalam perjalanan. Sebab apa? Ulama waktu syarahkan hadis ni dia kata apa? Kerana tempat asal kita di mana? Syurga, bukan di dunia. Selepas Allah jadikan Adam, terus letakkan Adam tinggal di syurga. Jadi diturunkan ke dunia. Jadi dunia ini bukan tempat kita. Kun fid dunya ka'annaka gharib, engkau terasing, orang asing. Au abir sabil, ataupun engkau dalam perjalanan. Memang kita di dunia ni kita berjalan. Apa? Perjalanan mencari jalan pulang ke tempat asal kita. Apa tempat asal kita? Syurga. Sebab tu nak tempuh balik tempat asal kita, kena hidup di dunia, nanti hidup di barzakh, bangun di barzakh, mahsyar. Selepas mahsyar ada apa? Ada hisab. Lepas hisab ada apa? Ada sirat. Di penghujung sirat itulah tempat asal kita kembali. Wadih makna itu ka'annaka abirus sabil. Okey. Ya. Wala qaila, dan tidak, wala la nafiyatu lil jinsi, la ya, wala qaila isim la. Makna yufidu madha? La qaila. Saya sebut nakirah la nafiyah lil jinsi. Apabila masuk pada nakirah yufidu madha? Yufidul umum. Wala qaila, dan tidak ada seorang pun yang berkata pada ulama akidah bisubutiha, dengan sabitnya syurga. Makna syurga telah wujud. Dunan nar, tanpa neraka. Tak ada seorang pun kata sekarang syurga wujud tapi neraka belum wujud. Tak ada seorang kata. Ulama sebelumnya semua kata syurga telah wujud, neraka pun telah wujud. Boleh? Okey. Sebab Allah sebut tu. Allah sebut apa sekarang? Neraka wujud. Kita wajib beriman neraka wujud. Wajib kita beriman neraka wujud. Sekarang neraka wujud. Sekarang syurga pun wujud. Sebab Allah sebut apa? Sekarang sebab kita tolak kita pendapat golongan Mu'tazilah ni. Pendapat apa? Abiha Hashim dengan Jabar. Pendapat yang sangat, sebab kita sebut Mu'tazilah ni golongan ahli bid'ah. Syurga sekarang wujud, neraka sekarang wujud. Sebab Allah sebut dalam Quran. Allah ceritakan golongan yang terus mendapatkan nikmat syurga. Sebab apa? Allah sebut apa? وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ فَرِحِينَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا. Janganlah kamu menyangka orang yang gugur syahid, terbunuh kerana berperang mempertahankan agama Allah ini, mereka sebagai orang mati. Allah kata jangan sebut orang mati. Sebab kita sebut apa? Orang yang gugur syahid dalam peperangan kita sebut apa? Syuhada. Atau macam syahid kita sebut syuhada. Allah sebut jangan kamu sangka mereka mati. Okey. Bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Bahkan mereka hidup dengan kehidupan yang istimewa untuk mereka di sisi Allah. Yurzaqun, mereka diberi rezeki. Orang mati lain, orang lain yang meninggal dunia, dibawa nikmat syurga ke kubur mereka. Al-qabru rawdatun min riyadil jannah aw hufratun min hufran niran.
kubur itu taman-taman pertaman syurga atau apa? Jurang-jurang, jurang api neraka. Tapi mereka tak. Yurzaqun. Mereka ini roh mereka terus terbang ke syurga. Faham tak? Mana? Farihina bima atahumullahu min fadlih. Mereka bergembira dengan apa yang Allah kurniakan untuk mereka daripada kurniaannya. Okey. Jadi begitu juga kita kata neraka juga jujur. Siapa yang terus roh mereka ke neraka? Firaun Allah sebut. Okey. Sebut apa? Sekarang sebut. Ni. An-nar yu'raduna 'alayha ghuduwan wa 'ashiyya. An-nar, maka neraka, maka roh-roh Firaun dengan pengikut dia ni, an-nar yu'raduna 'alayha, mereka dibentangkan neraka. Ghuduwan setiap pagi dan setiap petang. Roh mereka sekarang dibentang ke dalam api neraka. Jadi Allah sebut, wa yawma taqumu as-sa'atu adkhilu ala fir'auna ashaddal 'adab. Hari berlakunya kiamat nanti, maka masuklah Firaun, roh jasad dia sekali ke dalam neraka. Sekarang roh mereka baru. Jasad dia di muzium Mesir. Firaun jasad dia di Mesir. Roh dia dibentang neraka. Nanti akhirat, wa yawma taqumu as-sa'atu adkhilu ala fir'auna ashaddal 'adab. Hari berlaku kiamat, masuklah Firaun besar, roh jasadnya sekali dengan api neraka. Faham tu? Jadi kita dalil. Dapat dari sini. Wal ayatu, dan ayat-ayat Quran, begitu hadis-hadis Nabi. Wal ayatu sarihatun, sarih. Mana sarihah? Jelas, sangat jelas. Sarihatun, sarihah, sangat jelas. Sangat jelas. Fi dzalika, pada itu apa? Pada itu subutul jannati wa subutin nar al-an. Sangat jelas bahawa apa? Syurga telah ada sekarang, neraka telah ada sekarang. Jadi apa pula maksud Allah sebut tu? Hari kiamat kan? Wa idzal jannatu uzlifat wa idzal jahimu su'irat. Allah cerita hari kiamat nanti, wa idzal jahim, apabila neraka jahim su'irat, dinyalakan. Soal apa? Di kiamat baru diciptakan neraka. Wa idzal jahimu su'irat, apabila neraka jahim dinyalakan. Maksudnya apa? Zadat sa'ruha, bertambah maraknya, bukan maksud baru diciptakan. Faham tu? Itu takwil ayat tu. Okey. Okey, sini. Wa qad ajma'al ulama'u, wa qad, dan sesungguhnya, wa qad, dan sesungguhnya, ajma'al ulama, berijma' para ulama, ala anna ta'wiluh, ala atas anna ta'wilaha, sesungguhnya mentakwilnya. Makna mentakwil apa? Al-ayatis sharih, ayat yang jelas takwil lagi. Wa qad ajma'al ulama ala anna ta'wil, sungguh mentakwilnya. Mana takwil ayat sharihah ni? Yang jelas makna dia takwil lagi. Min ghairi daruratin, daripada tanpa darurat, tanpa keperluan. Bila keperluan kita takwilkan ayat, apa? Ada zahirnya berlaku pertentangan. Zahirnya, faham tu? Zahirnya ada apa? Ada berlaku soal apa? Pertentangan, baru kita takwil. Faham tu? Zahirnya, hakikatnya tak. Mana ada boleh Quran datang apa? Sebab tu sebut walau kana min indi ghairillahi lawajidu fihi ikhtilafan katsira. Kalaulah bukan apa? Walau kana min ghairillah, kalau bukan selain apa?
Kalau Quran tu selain daripada Allah, nescaya kita dapat pertentangan banyak. Quran tak ada pertentangan. Faham tu? Jelas. Sebab tu okey. Apa? Sebab tu kita sebut dalam apa? Nanti kita al-muawwal dalam usul fiqh. Sebab setengah ayat asal tak boleh kita takwil. Asal tak boleh takwil. Bila takwil ada darurat, keperluan untuk ditakwilkan ayat tersebut. Kalau tak takwil, zahirnya berlaku apa? Pertentangan makna. Contoh yang kita sebut. Contoh. Qalu man ba'athana min marqadina hadha ma wa'ada ar-rahman wa sadaqal mursalun. Qalu, mereka berkata, man ba'athana min marqadina, siapakah yang membangkitkan kami pada tempat tidur kami? Orang kafir kata kubur itu seorang apa? Tempat tidur. Makna tidak ada azab kubur untuk mereka. Sedangkan nas sabit apa? Ayat Quran tadi kan? Orang kafir apa? Ayat Quran tadi, an-naru udhuraya, roh mereka dibawa ke mana? Ke mana? Ke neraka kan? Tiba-tiba datang ayat ni, ayat tadi sabit, ayat azab kubur, an-naru yu'raduna 'alaiha. Roh mereka neraka, roh mereka dibentang ke neraka. Tiba-tiba datang ayat surah Yasin, qalu man ba'athana min marqadina hadha ma wa'ada ar-rahman wa sadaqal mursalun. Qalu, mereka berkata, man ba'athana min marqadina, siapakah yang membangkitkan kami dari tempat tidur kami? Seolah-olah orang kafir rasa kubur mereka macam tempat tidur saja. Kalau seksa tak rasa tidur. Seksa boleh tidur ke? Sakit gigi tak boleh tidur surah kan? Jadi sini perlu takwil ayat ni. Makna kita takwil macam mana? Kita kata perkataan mereka itu sebab apa? Selepas tiupan yang kedua, semua dimatikan. Faham tak? Tiupan sangkakala dimatikan. Di alam barzah dimatikan, yang hidup dimatikan, yang alam barzah dimatikan, dipingsankan, tak sedar semua. Wadah. Waktu itulah mereka sekejap mereka terhenti pada azab kubur. Selepas tiupan pertama. Makna antara tiupan pertama dengan tiupan kedua dihentikan. Sebab tu mereka semua tak sedar. Wadah. Itu mereka bangun, kita tak boleh begitu. Wadah. Kalau tidak, Mu'tazilah guna ayat ni lah menafikan azab kubur. Boleh. Sebab tu antara yang pegang golongan Mu'tazilah sekarang, kamu bisa dengarkan Hizbut Tahrir. Bisa dengar perkataan Hizbut Tahrir? Hizbut Tahrir ni, dia nak bawa balik ni golongan pendapat golongan Mu'tazilah ni. Sebab tu Ustaz Jordan tu, dia fatwa di Jordan ni, Hizbut Tahrir ni sesat. Dia fatwa sesat. Sebab apa? Dia membangkit kembali dia pakai akal apa? Aqli ni al-aqliyah al-mukhalif nafs. Akal yang menjadi nafs untuk dibangkitkan balik. Okey. Jadi sini, okey. Wa qad ajmal ulama ala anna ta'wiluha min ghairi daruratin, tanpa darurat, ilhadun, penyelewengan, fiddin, pada agama. Ada contoh sini. Fiddin. Sebab tu bila takwil, apabila zahirnya ayat itu nampak ada pertentangan. Sebab tu kita ingat bukan sebarang takwil, dia ada dawabit dia ada kaedah dia. Mesti berdasarkan ayat yang lain, hadis yang lain. Itulah kadang-kadang Ustaz tengok kan, Quran ni kita kena jaga ya. Jangan pandai-pandai. Kalau tak jelas tanya orang dulu. Kadang Ustaz takut dengar khutbah tu. Pernah Ustaz dengar khutbah kan? Dia kata, apabila seorang manusia itu mati, tidak ada satu benda pun berguna pada dia, melainkan 3 perkara saja berguna. 3 perkara saja berguna pada dia. Okey. Sedekah jariah. Apa lagi? Apa? Ilmu beri manfaat, doa anak soleh. Selepas kita mati, 3 perkara ni saja memberi manfaat pada kita. Sedekah apa? Sedekah jariah, ilmu beri manfaat, apa? Doa anak soleh. Yang lain semua tak beri manfaat pada kita. Sebenarnya dia nak tolak apa? Nak tolak orang baca Yasin,
baca tahlil. Faham tak? Buat tahlil 7 malam tu. Tak ada semua tu, tak bermanfaat tu. Yang bagi manfaat orang kubur 3 ni saja. Yang lain semua tak bermanfaat. Yang bagi manfaat orang kubur ni 3 saja. Ilmu manfaat, sedekah jariah apa? Satu lagi apa? Doa anak soleh. 3 ni saja. Yang lain tak bermanfaat. Tak payahlah baca Quran di kuburan. Tak payahlah buat tahlil. Dia nak tolak itu, tapi dia tak sedar. Perkataan dia tadi, dia tolak sekaligus Quran juga. Dia tolak juga Al-Quran. Sebab surah Al-Asyarah sebut apa? Walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman. Tengok. Allah puji golongan muhajirin. Mereka mengorbankan harta benda untuk Allah. Allah puji orang Ansar, orang Madinah. Muhajirin Mekah Allah puji. Allah puji orang Ansar. Kemudian Allah puji apa? Orang yang beriman selepas Muhajirin Ansar. Mereka Allah sebut apa sifat mereka? Yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman. Mereka berkata, Tuhan kami, ampunlah dosa kami. Filana dzunub wali dan juga saudara-saudara kami yang terdahulu beriman sebelum kami. Minta ampun semua orang beriman. Sedangkan itu bukan anak dia. Ustaz berdoa untuk Imam Syafi'i. Ustaz bukan anak Imam Syafi'i. Imam Syafi'i orang Quraisy. Imam Syafi'i orang Quraisy. Ustaz orang baju bagi. Imam Syafi'i. Okey, contohnya besar kan? Macam Ustaz orang baju bagi. Imam Syafi'i orang apa? Orang Quraisy, bukan keturunan Ustaz. Tapi Ustaz doa, ada masalah. Ambil dia. Ustaz berdoa untuk Imam Nawawi. Ustaz bukan satu, bukan nenek moyang Ustaz Imam Nawawi. Ustaz orang apa? Orang Bugis Repeng. Faham tak? Jadi tapi Allah sebut mereka berdoa untuk semua orang beriman. Jadi kalau kita tak sampai habis Quran ni, kalau tak mana? Ayat Quran ni sebut. Sebab tu kata ini min ilhadun fid din, penyelewengan pada agama. Okey. Tengok bagi contoh. Kama qila, seperti dikatakan. Ini golongan mutakhir ni yang menyeleweng sebut. Kama qila. Adam ini kana adalah keadaan dia rajulan, seorang lelaki. Aina fi jannatin, tingkat nakirah ya. Fi jannah, nakirah, makna di sebuah kebun, iaitu bustanin, sebuah kebun. Lahu baginya ala rabwatin, di atas rabwah, tempat tinggi, tanah tinggi, tanah subur. Iaitu rabwah, iaitu mahallin, tempat, murtafi'in, tempat yang tinggi. Fa'asa, maka dia bermaksiat Rabbahu, kepada Tuhannya. Fa'anzalahu, maka menurunkannya, Tuhannya turunnya, li batnil wadi, bagi tengah wadi, kawasan lembah sudah. Tadi dia kawasan bukit tinggi subur, diturunkan kawasan rendah. Ini ilhad. Inilah yang mula kita tengok apa? Pendapat-pendapat yang mula tersebar sekarang. Sebab apa? Sebab terputus kita dengan apa? Khazanah ulama terdahulu. Sebab hidup dia terlampau bergantung kepada pemikiran. Sebab setengah orang ni dia jujur. Dia jujur sebenarnya. Dia jujur. Tetapi ingatlah, kejujuran saja tidak mampu menyelamatkan kita dari kesesatan. Ingatlah. Kam min talibil khair lam yusibhu, berapa ramai orang mencari kebaikan tapi tak berjumpanya. Golongan ini dia yakin dengan teori barat.
bahawa manusia ini pernah wujud zaman manusia ini, nama dia zaman Mesolitik, zaman Paleolitik, zaman Mesolitik, zaman Neolitik. Dia percaya. Jadi dia yakin dah ni. Dia kata berdasarkan artefak yang jumpa, tanda-tanda di gua-gua jumpa ni, dia kata kita tak mampu menolak. Dengan tinggalan sejarah yang jumpa kan. Orang apa? Ini ciri-ciri orang Paleolitik, ini ciri-ciri orang Mesolitik, ini ciri orang Neolitik. Dia kata dengan tinggalan artefak yang dijumpa ni, tinggalan sejarah, ukiran-ukiran di gua tadi, kita tak mampu menafikan. Kajian karbon terhadap tulang-tulang ni, kita tak dapat nafikan. Mereka telah hidup berjuta tahun dulu. Bagi mereka. Jadi dalam masa sama, mereka tetap nak beriman dengan Al-Quran. Jadi apa buat? Gabungkan sains barat yang mereka imani, yang mereka terima sebagai satu benda yang wajib kita percaya. Faham tak? Yang wajib kita percaya, mana pembahagian barat bahawa manusia ini terbahagi pada zaman Paleolitik, Mesolitik, Neolitik. Itu satu fakta sains yang tak mampu siapa menafikan. Bagi mereka lah. Sampai sekarang ni sains mesti menang. Sampai sekarang tak menang-menang lagi. Ingat dah? Jadi dalam masa sama, mereka nak berpegang pada Islam. Jadi sekarang mereka nak apa? Nak satukan antara keyakinan fakta sains ini dengan apa? Dengan apa adalah Quran. Mereka tak mau tolak Quran. Jadi mereka tunjuk barat bahawa benda ni sebenarnya tak ada masalah dengan Islam. Faham tak? Sebab tu kata, jadi apa dia sebut? Dia kata Adam ini yang Allah sebut dalam Quran ni, itulah satu generasi manusia yang datang kemudian. Golongan Paleolitik ini, mereka golongan manusia yang apa? Lebih dahulu, sebelum Adam lagi wujud mereka ni. Faham tak? Jadi Adam ni merupakan generasi yang kedua sudah. Setelah pupusnya manusia zaman Paleolitik, Mesolitik, Neolitik ni, barulah wujudnya Adam. Sebab dia kata sejarah manusia kita ni lebih kurang beribu tahun saja. Sedangkan zaman Paleolitik ni melebihi sudah. Jadi mereka ini merupakan generasi manusia yang terdahulu. Makna manusia pun, makna sifat mereka berbeza pada sifat Adam yang kita sekarang ni. Boleh? Nak sama? Itu jadi sesat tu. Faham kan? Itu yang jadi sesat. Faham tu? Dia nak percaya begitulah. Zaman Paleolitik, Mesolitik. Faham tak? Itulah. Sedangkan Ustaz cakap, benda ni Paleolitik, Mesolitik, barat buat sendiri pun. Kamu tahu tak sebenarnya, kalau Ustaz baca balik, tujuan kajian dia, memang dia nak sebut tentang budaya manusia. Manusia bermula pada kehidupan ekonomi dia zaman Paleolitik. Tapi sebenarnya agama, bahawa manusia ini zaman Paleolitik percayaan dia apa? Dia percaya kepada unsur alam. Mereka juga, bagi mereka nak wujudkan pahaman. Kamu tahu kan ni, dalam kepala manusia ni, mereka nak wujudkan pahaman bahawa seperti mana manusia bermula dengan evolusi daripada beruk, berevolusi menjadi manusia, begitu juga agama, dia juga berevolusi daripada agama yang simple, yang hanya apa? Berdasarkan alam sekeliling, kepercayaan bahawa matahari ini Tuhan, bulan Tuhan, menjadi semakin berevolusi, menjadi semakin kompleks, semakin mendalam. Sebab tu mereka mengatakan Islam merupakan puncak evolusi agama. Agama berevolusi mana apa? Dia berkembang. Mana manusia cipta sendiri begitu dong. Jadi Islam ni puncak sebab apa? Sebab dia kata Islam ini lengkap. Daripada semua sudut, perundangan, jenayah, politik, kehidupan, perkahwinan, lengkap. Jadi dia kata Islam ini merupakan kemuncak evolusi dalam agama. Kita evolusi, apa kita buat sebenarnya ni? Wahyu. Boleh? Sebab tu bayar dapat ni. Kadang-kadang kamu terbaca buku bakar saja tu. Dia kata ni bustanun. Jadi sebab tu dah usah baca lagi. Dia kata Adam tu sebenarnya syurga tu maksudnya di Aceh. Jadi sebab dia maksiat, dia Allah buang dia ke Mekah, kawasan panas. Kan Aceh kawasan kebun kan. Itu ada lagi yang kata Nabi Adam turun di mana?
Di Gunung Jerai. Macam-macam. Sedangkan ulama mufassir kata, di mana Nabi Adam turun? Di Silan, di Sri Lanka. Okey. Ini kita ingat zaman sekarang ni manusia kan, sebab tu ingat Rasulullah sebut apa, Ibnu Mas'ud sebut tu, la yazalun nas bi khairin idza ma atama ilmu min qibal akabirihim. Manusia ni akan berada kebaikan selagi mana ilmu yang sampai pada mereka itu daripada orang besar mereka. Tambah sekarang dengan apa? Orang ilmu sekarang bukanlah orang suka duduk majlis ilmu ni. Dia suka dengar benda pelik. Aku dengar rupanya apa? Rupanya Ya'juj dan Ma'juj ni orang apa tu yang apa? Ustaz Rashidi, orang apa Rashidi? Yang apa? Gasar Eropah tu. Orang apa tu yang gasar Eropah tu? Orang Skandinavia apa tu? Kita panggil orang apa tu? Orang apa? Normandi tu. Dia kata orang apa? Ya'juj Ma'juj ni lama sudah keluar. Sebab tu kita tak nampak sudah filmnya. Sedangkan kita sebut hadis bila Ya'juj keluar. Sebab dia sebut kan, dia kata tak ada lah sebenarnya. Tengok, dia percaya bagi Ya'juj Ma'juj percaya. Tapi dia tembok Ya'juj Ma'juj ni sebenarnya lama sudah runtuh. Sebab tu kita tak pernah nampak apa satelit pun. Sedangkan satelit ni seluruh dunia nampak apa? Satelit ni seluruh dunia nampak. Mengapa tembok Ya'juj Ma'juj kita tak nampak pun? Apa Mengapa tembok Ya'juj dan Ma'juj kita tak nampak pun? Orang apa? Viking. Viking ke? Dah orang Viking ke? Viking kan? Orang Viking kan? Dia kata sekarang kan, mengapa? Okey, sekarang ada satelit semua. Allah sebut ada tembok Zulkarnain yang benteng Ya'juj Ma'juj. Sekarang mengapa satelit tak nampak pun? Dia kata sebenarnya tembok Ya'juj Ma'juj ni telah lama hancur. Tak ada sudah. Siapa Ma'juj tu? Itulah orang Viking. Ada tafsir orang Viking Ya'juj Ma'juj. Sedangkan Quran sebut jelasnya kan, hatta futihat Ya'juj wa ma hatta idza futihat Ya'juj wa Ma'juj wa hum min kulli hatta idza futihat Ya'juj wa Ma'juj wa hum min kuhadabin yansilun. Apabila dibuka, pecah tembok Ya'juj dan Ma'juj, akhir zaman sudah. Wa kullu, dan mereka setiap tempat tinggi mereka meluru tu turun. Sehingga datang hadis sahih lagi, mereka akan minum apa? Air di Tafsir Tabariyah. Sehingga apa? Yang apa? Barisan pertama minum habis air Tafsir Tabariyah. Sedangkan Tafsir Tabariyah panjangnya 23 km, lebarnya 13 km. Kumpulan pertama datang, dia minum habis. Kumpulan kedua jilat sisa-sisa lembab ni. Kumpulan ketiga sampai kan fi hadzal kan suatu ketiga dulu tempat ni ada air ni. Satu ketiga dulu, sedangkan kawan dia depan baru habis minum. Itu hadis sahih. Tiba-tiba takwil, ini Ya'juj Ma'juj ni orang Viking lah. Faham tu? Sebab tu ini semua dia kata sini ilhad, tak boleh begitu. Faham tu? Kita pegang seperti dia tafsir seperti dulu. Okey. Ya'juj Ma'juj ni turun apa? Di akhir zaman. Okey. Sebab tu kalau satelit tak jumpa apa masalahnya? Satelit boleh dapat semua benda ke? Satelit boleh kesan semua benda ke? MH apa? Apa yang kapal terbang kita jatuh tu? Apa? MH apa? 370. Sampai sekarang tak jumpa apa. Mana satelit? Takkan tak nampak. Kemudian dia pergi atas satelit boleh nampak, rakamlah. Dia jatuh sini. Tak nampak apa. Katakan semua satelit apa? Dia terbang dari atas lagi. Percaya lagi. Ngapa satelit tak rakam kah? Okey. Walam yarid, dan tidak datang nassun. Ingat ya, ini benda tu saya cakap ya. Benda akidah tentang Nabi Adam, kita kata sudah. Nabi Adam manusia pertama. Paleolitik, Mesolitik, Neolitik itu jahanam, pergilah kamu tu. Itu percayaan kafir, kamu ambil lah. Manusia bermula pada beruk, semua itulah, ambil lah kamu, jadi beruk kamu lah pada beruk. Okey, faham tu? Evolusi semua tak payah. Tidak ada imma Islam, sama ada kau nak Islam, tak ada.
ni kita nak gabungkan ni antara Islam dengan Saim Fakta Saim. Kita kata selain daripada Islam, bohong. Famadza ba'dal haqqi illa dhalal. Apatah lagi selepas kebenaran melainkan kesesatan. Okey. Walam yarid nassun sarih, dan tidak ada nassun sarihun fi taqyin, pada menentukan makanil jannah, tempat syurga, wan nar, dan neraka. Kama fi syarhil maqasid, seperti pada syarhil maqasid. Siapa sahib pada syarah dia? Imam Izzuddin Al-Iji, guru kepada Sa'aduddin At-Taftazani. Izzuddin Al-Iji, dia kata tak ada tentu, tidak ditentukan. Tapi tengok ini pendapat yang lemah. Wal aktsarun, ini kita pegang. Wal aktsarun, dan kebanyakannya, ala, di atas, annal jannata, sungguh syurga itu, fawqas samawati sab, di atas samawati sab, atas langit ketujuh, wa tahtal arsy, dan di bawah arsy. Sebab apa Allah sebut apa? Inda sidratil muntaha, lagi indaha jannatul ma'wa. Rasulullah sampai ke sidratul muntaha. Di mana sidrah? Limpas langit ketujuh. Indaha jannatul ma'wa, di sisi ada jannatul ma'wa. Sebab tu kita pegang ni. Kita pegang dia di atas langit ketujuh, di bawah arsy. Wa anna an-nara, dan sungguh neraka itu, tahtal aradina, tahtal aradin, di bawah al-arad sama, bumi yang lapisan 7 lapis bumi. Wal haqqu, dan hak. Dia kata hakikat sebenarnya, Imam Bajuri kata wal haqqu tafwidu, kita serahkan hakikat sebenarnya. Faham itu? Allah sebut dia di sisi sidratil muntaha. Tafwidu ilmu dzalika, ilmu tentang itu, ilal latifil khabir, kepada yang latif al khabir, yang mengetahui benda yang kecil dan besar semua. Kama fi syarhi, seperti pada syarah al musannif Imam Laqani sendiri. Apa Imam Laqani? Ingat Imam Laqani dia juga ada syarah baik dia ni. Ada kalau insya-Allah. Dah kalau mau wujud soal pula. Ayat soal ayat ini. Assalamualaikum Ustaz, betulkah ungkapan yang selalu diucapkan yang baik itu datang daripada Allah dan yang buruk itu datang dari diri saya sendiri? Terima kasih. Okey, bolehkah kita sebut yang baik daripada Allah, yang jahat, kelemahan daripada yang buruk daripada kelemahan diri sendiri? Boleh tak boleh? Okey, Allah sebut apa? Ma asabaka min hasanatin, Allah sebut apa? Ma asabaka min hasanatin faminallah, ma asabaka min hasanatin faminallah, wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik. Apa ma asabaka hasanatin, apa yang apa yang kena pada engkau daripada kebaikan, famin indillah, wa ma asaba min sayyi'atin famin nafsik, daripada diri engkau sendiri. Jadi sini kita sebut. Okey, boleh tak boleh? Sebab kita sebut ini, kita sebut boleh, dan itulah sewajarnya kita beradab dengan Allah. Kita beradab dengan Allah. Sebab tu okey, apa yang baik, kebaikan, semuanya daripada Allah, dan apa yang buruk merupakan kelemahan diri sendiri. Itu kita beradab dengan Allah, biarpun hakikatnya keduanya daripada Allah. Ini Allah ajar kita apa? Sebab tu sebut okey, sebab tu kita ya Allah ingat adab tu. Al khairu minka wal syarru la yunsabu ilaika. Ya Allah, sungguh kebaikan itu daripada engkau ya Allah, sedangkan keburukan kami tidak nisbahkan pada engkau ya Allah. Al khairu minka, kebaikan pada engkau, wasyarru la yunsabu ilaika, dan kejahatan itu kami tidak nasab pada engkau, biarpun hakikatnya semuanya daripada
Allah. Ini adab yang Allah ajar kita. Di mana Allah ajar kita? Di mana Allah ajar kita? Ya Allah. Surah Fatihah. Allah sebut apa? Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Apa jalan lurus? Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Jalan yang engkau ya Allah, engkau ya Allah beri nikmat ke atas mereka. Engkau beri nikmat ke atas mereka. Jalan lurus. Jadi ghairil maghdubi 'alaihim, bukan jalan orang yang dimurkai, golongan yang dimurkai, dibenci. Kita tak sebut ghairil ladzina ghadabta 'alaihim, bukan jalan orang yang engkau murka. Tak, kita tak sebut engkau murka. Kita sebut yang dimurkai. Kita tak sebut pun Allah murka pada mereka. Ini cara kita beradab dengan Allah. Sebab tu ya Rabb, al khairu minka wasyarru la yunsabu ilaika. Tuhan kami, kebaikan itu pada engkau dan keburukan kami tak nasab pada engkau ya Allah. Biarpun hakikatnya semuanya daripada Allah. Sebab tu ma asa min hadatin fa min Allah. Apa yang kebaikan timpa kau daripada Allah. Wa ma asa min sayyi'atin fa min nafsik. Itu sebab usahamu. Biarpun hakikatnya apa? Semuanya takdir Allah. Jelas tak? Jadi itulah perkataan, apa yang baik daripada Allah, apa yang buruk daripada kelemahan diri sendiri. Itulah tanda kita beradab dengan Rabb kita, dengan Allah. Wadah? Okey, wallahu ta'ala. Dah kalau insya-Allah. Dah kalau insya-Allah nuwasil bilaghat insya-Allah. Kita sambung insya-Allah lah. Soalan nanti kita menjawab minggu depan insya-Allah. Apa? Minggu depan pula. Esok insya-Allah. Ya bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan hamidin, hamdan syakirin, hamdan mazidah ya Rabb. Sallallahu اللهم صل وسلم اللهم فقه في الدين والتأويل اللهم صل على البلاء والوباء والفحش والمنكر والمهن والفتن ما شيء غيره ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله عليه وسلم والحمد لله رب العالمين. يلا موجود